ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Hormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi, sidang jemaah muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selama-lama dan lamanya puji-pujian itu hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Selawat dan salam ke atas Nabi besar junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita masih lagi diberikan kehidupan. Sambung lagi hidup kita. Sambung lagi nyawa kita. Celik lagi mata kita. Alhamdulillah. Tak ada perkataan yang boleh kita ucapkan, yang mampu kita ucapkan selain perkataan Alhamdulillah, syukur. Ditambah lagi bukan setakat hidup, ditambah lagi dengan kesihatan, ditambah lagi dengan keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan limpahan nikmat yang kita tak terucap, tak tersebut, tak terbilang, tak terkata. Maka ini semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan lagi alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah gitu. Dia kalau alhamdulillah tu, alhamdulillah macam tak berapa. Orang kita ni kalau dapat nikmat banyak, dia banyak dapat daging. Alhamdulillah kata dia. Maknanya banyaklah daging dia dapat tu. Dia punya mahras panjang, kemudian dia punya sifat urut pun tebal-tebal. Alhamdulillah banyak. Tak ada tu 4 kilo dah tu. Kan? Tentang mati Allah Subhanahu wa taala itu lafaz. Kalau dengan orang kita kata terima kasih banyak-banyak, ataupun ribuan terima kasih, ataupun kalau dengan raja kita kata menjunjung kasih. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala kalimah kita alhamdulillah, syukur. Maharat dia punya panjang, dia punya apa? Dia punya harkat dia. Dia punya harkat dia panjang. Namun begitu tak cukup dengan lafaz sahaja. Tak cukup dengan perkataan sahaja. Macam sembahyang, cukup ke kita dengan usalli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Lepas tu sarung kasut balik. Oi, tak sembahyang? Dah aku niat dah tadi. Aku dah cakap dah. Aku dah cakap aku sembahyang. Maknanya apa? Tak cukup. Sebab tak ada takbir, tak ada qiyam, tak ada rokok, tak ada sujud. Tak mencukupi. Kena ada perbuatan, perlakuan dia. Maka kurang lebih begitulah juga kita dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur tak cukup. Alhamdulillah tak cukup, tuan-tuan. Ada kerja yang kita kena buat. Ada kerja yang kita kena laksanakan, iaitu tak lain tak bukan dalam mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda kita bersyukur kepada Allah taala. Maknanya kita menggunakan segala nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Itulah tanda kita bersyukur. Allah bagi kita hidup. Hidup ini gunakan untuk amal ibadat. Amal ibadat untuk apa? Amal ibadat kita untuk akhirat kita. Amal ibadat kita untuk akhirat kita. Inilah yang dikatakan rezeki yang sebenar. Sebenar-benar rezeki kita adalah kepada amal dan ibadat kita.
Rezeki yang kita nak bawa bekal selepas daripada mati. Rezeki yang kita nak bawa bekal pada hari akhirat nanti. Rezeki yang hari ini kita cari di dunia adalah rezeki yang akan binasa. Rezeki yang akan kita tinggalkan. Habis. Cari. Mati. Tinggal. Kumpul. Mati. Tinggal. Kumpul duit dalam bank. Simpan duit dalam bank. Mati bawa ke tuan-tuan? Mati tinggal tuan-tuan. Kita hari ini dihajar oleh KWSP. Apa KWSP kata? Simpan untuk hari tua. Nak tua macam mana lagi? Tak cukup tua dah sekarang ni. Bukan rambut, kening pun dah beruban, tuan-tuan. Dah tak cukup tua dah. Nak tua mana lagi, tuan-tuan? Simpan untuk masa depan. Nak ke depan mana lagi? Nak sampai langgar tembok? Sampai langgar dinding? Sebenarnya tuan-tuan, yang lebih perlu adalah simpan untuk hari akhirat, tuan-tuan. Simpan untuk hari akhirat. Ya, simpan untuk hari tua. Simpan. Kita mati, habis harta kita. Harta kita tadi, duit kita tadi, jadi duit orang. Bukan duit kita lagi. Saya teringat ada satu cerita, Ustaz Kazim bercerita. Dia kata ada satu makcik jumpa dia bawa rantai emas cantik besar. Dia kata, "Ustaz, rantai ni saya sayang. Saya sayang sangat rantai ni." "Kenapa makcik?" kata dia. "Sebab saya sayang, saya nak serah pada madrasah. Serah pada ustaz." "Lah, sayang kenapa bagi saya?" "Sebab saya nak bawa mati," kata dia. "Saya nak bawa rantai ni pergi mati." Mana apa tuan-tuan, makcik tu faham. Rupanya tuan-tuan, wallahu alam, kebetulan ke takdir ke apa ke, lat 3-4 seminggu. Tak ingatlah berapa, tapi selepas daripada tu, rupanya betul-betul makcik tu mati. Mati makcik tu. Maknanya apa tadi? Rantai dia tadi yang diserah pada madrasah, betul-betul dia bawa mati. Betul-betul dia bawa mati. Kerana apa? Dia dah menginfakkan hartanya yang dia sayang tadi pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau dia tak bagi, rantai tadi jadi rantai siapa? Rantai anak dia. Jadi rantai milik laki dia. Begitu juga kita. Ada duit mati jadi duit orang. Ada harta mati jadi harta orang. Ada kereta kita mati jadi kereta orang. Ada rumah kita mati jadi rumah orang. Bini pun tuan-tuan, bini. Bini pun silap hari bulan kita mati jadi bini orang. Edah je dia sedih sekejap. Edah ni tuan-tuan jaga tuan-tuan Edah ni Ihdat ni 4 bulan 10 hari. Jaga betul-betul. Orang perempuan ni dalam tempoh tu kubur pun tak boleh pergi. Saya tengok ramai yang pergi. Saja dia dah pergi kubur. Ikut menghantar jenazah. Tegur karang. Dia kata apa? Laki saya ni mati. Ni laki saya meninggal ni. Memanglah laki awak meninggal kan. Tapi awak sekarang dalam iddah. Awak sekarang dalam iddah. Tak boleh keluar rumah tanpa keperluan. Dia boleh keluar rumah atas keperluan sahaja. Nak pergi kedai boleh, tapi tak boleh pergi suka-suka. Pergi kedai, contoh betul-betul lauk dah habis, beras dah habis, nak suruh anak kecil-kecil, tak ada orang boleh suruh, boleh harap, kena pergi. Macam tu, terdesak, mendesak. Rumah terbakar, jangan tunggu dalam pula. Rumah terbakar kan, bomba kata keluar. Tak boleh, saya dalam edah. Dengan kongkor sekali hangus terbakar. Ini
Maknanya kalau bukan kerana keperluan, macam pergi kerja, yalah, kan, dah pergi kerja tu dah keperluan kita, dah kemestian kita. Tapi jaga tingkah laku pula, jaga berpakaian pula, jaga cara kita, penampilan pula. Tementanglah dah single, wah, keluar semua kebaya-kebaya kan. Gincu dia bukan main tebal, badak dia naik 2 inci lagi. Dah single, jalan pun bukan main gelik, lenggang lagi, wangi pun lain macam. Jangan, jaga kan. Selagi tempoh iddah, orang perempuan dilarang pada penampilan dia, pada pakaian dia. Maknanya dalam keadaan tu berkabung, dalam keadaan berkabung. Okey. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan hormati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat menggunakan masa kita, kesihatan kita yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat dan ketika ini untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang sebenarnya yang dikatakan sebagai rezeki yang kita nak usahakan, nak carikan. Juga sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih kita, sayang kita, maka Allah pilih kita untuk duduk sebentar, tunggu sebentar dalam majlis ini. Ramai orang yang dengar azan, tapi berapa ramai yang datang. Ramai orang yang semayang, tapi berapa ramai yang tunggu untuk wirid dan berdoa. Ramai orang yang wirid doa tadi, tapi berapa orang yang ramai tinggal untuk duduk dalam majlis ilmu. Semuanya makin kurang, makin kurang, makin kurang, makin kurang. Duduk dalam majlis ilmu adalah duduk dalam taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tapis. Siapakah yang benar-benar layak duduk dalam taman syurganya di dunia ini? Gitu. Sebab syurga Allah tak ramai. Syurga Allah tak ramai. Nabi SAW kata, setiap 1000 orang, seorang. Setiap 1000 orang, seorang. Maknanya, tak ramai lah. Macam sekarang ni, ramai. Ini je yang tinggal dalam taman syurga Allah di dunia ini. Mudah-mudahan ini adalah menjadi sebagai saham kita, asbab kita, Allah pilih kita pula sekali lagi di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, hari itu kita dah bincang satu tajuk mengenai mengumpat, betul? Betul tak? Ke saya salah tempat lain? Betul, ada bincang pasal mengumpat. Ke tuan-tuan pun tak ingat, bedal je lah. Kalau tak silap saya, kita ada bincang pasal mengumpat. Jadi tuan-tuan, hari ini kita nak sambung. Mengumpat adalah salah satu dosa-dosa besar yang dilakukan oleh lidah. Allah beri lidah untuk kebaikan, munafaat. Tetapi kalau salah guna, menjadi kebinasaan. Tidak menjadi kebaikan, tetapi menjadi kebinasaan. Kepada siapa? Kepada diri kita. Orang Melayu kata apa? Kerana pulut. Kerana pulut, santan binasa. Kerana mulut, badan binasa. Lidah punya kerja dah tu. Lidah punya kerja, badan binasa. Kenapa pula? Sebab salah guna lidah. Menyalahgunakan lidah. Bukan untuk kebaikan. Kalau untuk kebaikan, Allah cipta ni untuk kebaikan. Zikir, wirid, Al-Quran, tasbih, takbir, tahlil, nasihat, bercakap benda kebaikan, mengajak pada kebaikan. Itu kebaikan lidah. Tujuan Allah jadikan lidah. Tapi dia salah guna. Antara penyalahgunaannya adalah mengumpat. Mengumpat. Apa erti mengumpat? Erti mengumpat adalah menceritakan tentang saudara kamu. Saudara kamu tu siapa? Orang Islam yang dia tak suka. Yang dia tak suka di belakang ni. Bukan di depan, di belakang ni. Sebab itulah orang yang diumpat.
Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran perumpamaannya seperti mayat. Orang yang mengumpat makan daging orang mati. Kenapa? Kerana orang yang diumpat itu umpama orang mati, umpama mayat. Ulama membincangkan kerana kenapa Allah membuat perumpamaan yang diumpat ni adalah orang mati, kerana mereka tak boleh buat apa-apa. Tak boleh buat apa-apa. Perkara itu dilakukan di belakang mereka. Kita duduk dekat taman Bandar Baru Tangkak, dekat Tangkak. Orang menceritakan tentang keburukan kita di Pontian sana, di Melaka sana, di Muar sana, di Segamat sana. Orang cerita tentang keburukan kita. Engkau tahu ada patut dibuat begitu gini. Ya, tak patut. Betul. Wah, kau main buih-buih. Mulut orang bercerita tentang kita. Memancup-mancup, menyembuh audio dia. Menceritakan keburukan kita. Kita kat sini, apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat? Tak tahu benda. Tak tahu apa-apa. Maka sebab itulah ulama kata Allah membuat perumpamaan dosa orang yang mengumpat ni umpama orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Tuan-tuan, makan daging saudara kita sendiri. Tuan-tuan tergamak ke nak makan daging kawan kita? Pergi rumah orang meninggal, tiba-tiba gigit, macam zombie pula. Apa hal jadi zombie ni? Itulah perumpamaan orang yang mengumpat, tuan-tuan. Daging binatang ada yang halal, ada yang haram. Daging babi haram dah. Daging lembu korban halal. Betul, ada halal, ada haram. Tapi kalau daging manusia tak ada. Semuanya haram. Mana ada daging boleh makan? Daging imam boleh makan agaknya. Tak boleh. Daging Pak Bilal pun sama tak boleh. Siapa punya daging pun kita tak boleh makan. Maknanya apa? Semua orang kita tak boleh mengumpat, tuan-tuan. Jangan kita mengumpat. Jangan kita mengata keburukan orang di belakang orang itu. Malah Nabi SAW mengingatkan kita dosa mengumpat asyaddu minaz zinah. Lebih teruk daripada zina. Lebih besar daripada zina. Terperanjat sahabat. Sampai macam tu sekali ya Rasulullah. Iya. Kita pula kata, oh baik zina jangan zina pula. Ini perumpamaan. Kenapa Nabi cakap macam tu? Kerana dosa zina, judi, arak dan sebagainya adalah dosa-dosa besar. Betul, dosa besar. Tapi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak mana pun berzina. Banyak mana pun minum todi, minum arak. Banyak mana pun berjudi. Dengan sekali taubat, dengan taubat sebenar-benar taubat, insya-Allah Allah mengampunkan dosa kita. Taubat artinya menyesal. Menyesal aku berzina. Kemudian berhenti dah tak berzina. Kan? Menyesal, berhenti. Kan? Kemudian tidak mengulangi lagi. Menyesal, berhenti, kemudian tak ulang lagi. 3 benda ni. Menyesal, berhenti, tak mengulangi lagi. Orang Melayu kata jangan tobat sambal belacan. Tobat tapi dia ambil lagi. Tobat pedas. Pedas tobat. Tapi ambil lagi. Buat lagi. Macam mana tu Ustaz? Dah tobat tapi buat lagi. Dah tobat tapi buat lagi. Tobat lagi, buat lagi. Tobat lagi, buat lagi. Allah Maha Pengampun. Allah sentiasa membuka pintu taubatnya untuk kita. Yang penting mesti rasa menyesal. Tiap-tiap kali kita buat, Allah, buat lagi aku ni. Astaghfirullahalazim. Macam manalah aku nak taubat. Tobat lagi. Esok, Allahu Akbar. Yes.
kan, tak apa, taubat lagi. Gitu. Tapi tiap-tiap kali mesti ada menyesal. Mesti ada rasa tak nak buat lagi. Mesti ada rasa tak nak. Mesti ada rasa nak berhenti. Kan? Dan yang terakhir, yang paling penting, mesti ada rasa benci. Mesti ada rasa benci pada dosa kita. Ingat dosa kita, benci betul. Orang yang benci dengan dosa dia, dia tidak menceritakan pada orang. Hari ini tuan-tuan, ramai orang yang bangga dengan dosa dia. Bangga. Aku dulu. Setakat perempuan ni. Kat tangkap, siapa tak kenal aku ni? Kan? Habis semua. Kan? Setakat perempuan yang aku petik jari je. 10, 20 datang kat aku. Kata dia. Kan? Setakat mabuk-mabuk ni, todi-todi ni, tak ada heran aku. Sarap pun aku minum todi, kata dia. Makan nasi lemak pun dengan todi, kata dia. Andal betul. Kan? Tapi itu dulu. Sekarang aku dah tobat. Tuan-tuan, kalau dah tobat, dia tidak cerita lagi. Dia benci. Dia benci. Itu orang tobat. Tapi ni seolah-olah berbangga dengan dosa-dosa dia dulu. Tobat apa? Tu tuan-tuan, nak tahu. Kan? Kita nak tobat. Okey. Jadi kata Nabi SAW, dosa mengumpat ni lagi teruk daripada dosa zina, kerana dosa zina, dosa arak, judi dan sebagainya adalah dosa kita dengan Allah. Kita bertaubat, insya-Allah Allah ampunkan. Tetapi dosa mengumpat adalah dosa kita dengan orang. Maka tambah lagi satu syarat, kalau nak taubat kena jumpa orang tadi. Taubat yang tadi tu 3 perkara, 4 perkara tadi tu dah buat, dah benci, dah menyesal, dah berhenti, kena tambah satu lagi, jumpa dengan orang tadi. Kalau berkaitan dengan harta, kena kembalikan atau minta halalkan harta. Kalau berkaitan dengan mengumpat, mengata, mengeji, kena cakap. Kalau tercakap, terumpat, terkutuk, saya minta maaf lah, banyak-banyak ya kak, kita ni nak raya, minta maaf. Terkata, terkeji, terkutuk, saya pun sama. Sama tu kan, mintalah maaf juga. Betul tu kan. Jangan kita aku maafkan. Tapi dia tak nak minta maaf. Sama je kita tuan-tuan. Betul. Kita sama ada kita perasan dengan tak perasan, sedar atau tak sedar. Ustaz, akak ni dengar je okey. Akak dengar tau, akak tak kata. Akak tak cakap pun, akak dengar je. Dengar je. Panjang maharaj dia kan. Tuan-tuan, dosa mendengar sama dengan dosa umpat, sama je. Sama. Kalau tak ada orang dengar, agak-agak ada tak orang nak umpat? Ada tak? Seorang cakap, tahu. Ada tak? Tak ada. Jadi sebab ada orang dengar lah tadi, maka dia beria mengumpat. Yang dengar pula mengangguk. Dia beri respon. Mungkin bersemangatlah orang yang mengumpat itu tadi. Baiklah, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara ringkas ni lah. Namun begitu, ada 6 perkara yang diharuskan kita untuk mengumpat. Ada pula. Ada. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab Penawar Hati kita ini, ada 6 keadaan, perkara yang diharuskan untuk mengumpat. Bukan sunat. Orang Melayu ni kadang-kadang dia pun tak sunat pula. Bohong sunat, kata dia. Tak ada bohong sunat. Ni mengumpat pun sunat mengumpat, tak ada. Cuma harus saja. Yang ini harus. Apa makna harus? Dibolehkan. Dibolehkan untuk kita mengumpat, menceritakan keburukan orang itu di belakang orang itu. Ada 6 perkara. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, orang yang mengadu kepada pemerintah. Ia berkata si anu itu menzaliminya serta menyebut kejahatannya itu. Mengadu pada pemerintah, mengadu pada hakim, mengadu pada qadi, mengadu kepada polis tentang kejahatan orang yang diadunya.
Jumpa polis, "Encik polis, tolonglah saya, encik polis. Mata saya lebam ni, muka saya lebam ni. Kenapa kak? Ni kerja suami saya lah. Apa ceritanya kak?" Kata polis tu. "Tak boleh cerita, nanti mengumpat." Polis tu kata, "Akak baliklah, suruh laki akak tumbuk lagi muka akak ni." Kan? Nak mengadu, kena cerita. Nak buat report, kena cerita. "Suami saya tu, Ustaz, Cik Polis, suami saya tu, ya Allah, adakah patut ditumbuk saya? Dia kata tampar muka saya sebab saya tak tahu belacan aja dalam asam dia, dalam lauk dia." Cerita macam tu. Maknanya menceritakan keburukan orang tadi untuk tujuan mengadu. Untuk mengadu, maka ia dibolehkan. Kepada siapa? Kepada pihak berkuasa sahaja. Jangan ngadu pada orang pula. Habis semua dia cerita. Jaga sekolah pun dia cerita. Apa kena mengena dengan jaga sekolah nak cerita? Kan? Tak ada. Dengan kawan kita tak perlu. Yang perlu sahaja ulil amri. Ulil amri. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Selalu hari-hari setiap minggu kita baca dalam khutbah kita. Taatlah Allah, taatlah Rasul dan kepada ulil amri kita. Orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Nampak kenapa dia tak letak wa ati'ul ulil amri? Kerana ketaatan kepada ulil amri itu tertakluk kepada ketaatan Allah dan Rasul. Taat pada mak, ayah. Betul, kena taat pada mak dan ayah. Tetapi selagi tak bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul. Taat kepada majikan. Betul, taat pada majikan. Tetapi kalau tak bercanggah pada taat Allah dan Rasul. Taat pada siapa pun, tetap kita kena mendahului ketaatan Allah dan Rasul. Selagi tak melanggar perintah Allah, selagi tak melanggar perintah Rasul, kita boleh taat. Kalau majikan kata kita pergi buat majlis kesyukuran dekat mana? Dekat kelab malam, kata dia. Buat majlis kesyukuran tapi ada minuman keras. Boleh kita sambut? Tak boleh. Tak boleh. Ada maksiat. Boleh kita pergi? Tak boleh. Taat memang taat, tapi taat yang pada. Itu taat kepada uli amri. Tapi taat kepada Allah Rasul, taat sepenuhnya. Sepenuhnya. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Selalu mulut kita cakap macam tu. Betul? Ar-Rahmanur Rahim. Tuan-tuan, buktinya apa? Buktinya ada di sekeliling kita. Buktinya ada pada diri kita. Allah menjadikan makhluk. Semua makhluk ini Allah yang jadikan. Kita tahu. Tetapi Allah bukan sekadar menjadikan, Allah juga menjaga dan mengurus makhluk yang dijadikan. Nampak tuan-tuan? Hari ini Allah jadikan kita, Allah jaga kita. Allah jadikan kita, Allah uruskan kita. Kesihatan kita, rezeki kita, badan kita, rambut, mata, telinga, kaki, semua dalam urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita potong rambut, botak. Lama-lama tumbuh balik. Betul? Adakah kita yang menumbuhkan? Letak baju, pergi kedai, siram air, lepas tu letak ubat. Kenapa tu? Nak tumbuh rambut, kata dia. Kena ke? Tak payah. Tumbuh sendiri. Panjang sendiri. Siapa yang buat? Allah yang buat. Darah mengalir dalam badan kita. Darah mengalir dalam seluruh badan kita. Kita ke yang alirkan? Duduk goyang, goncang, goyang, goncang. Kenapa tu? Saya sedang mengalirkan darah. Ada? Tak ada. Tak perlu. Semua Allah uruskan. Allahu Akbar. Baru-baru ni kita puasa sunat Arafah. Tuan-tuan, apa kata Nabi? Dosa setahun ke belakang Allah ampunkan. Dosa setahun ke depan Allah dah sediakan pengampunan. Apa lagi kita nak cakap, tuan-tuan? Orang Jawa kata apa? Speechless kita. Tak terkata kita
nak membayangkan sayangnya Allah kepada kita. Dosa belum buat. Itulah tuan-tuan, kalau manusia tu terbakar dalam neraka Allah, bukanlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah kerana sesiapa, melainkan kerana salah diri mereka sendiri. Mereka yang nak memilih dibakar dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan pilihan untuk menyelamatkan diri itu sentiasa terbuka luas, melebih-lebih daripada peluang untuk dibakar. Buat jahat, dosa sekali, Allah tulis sekali, malaikat tulis sekali. Tapi buat baik sekali, tuan-tuan, Allah suruh perintah malaikat tulis sampai 700 kali. Bukan 2 kali. Buat baik sekali, okey, balas 2 kali. Tak. Balas 10 kali. Tak. Balas 700 kali. Ya Allah, ya Tuhan, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Betul lah, benarlah, tak ada perkataan nak menafikan Maha Pengasih, Maha Penyayang Allah Subhanahu Wa Taala itu, tuan-tuan. Allah. Okey. Yang kedua, orang yang meminta pertolongan pada menghilangkan maksiat. Minta tolong untuk hilangkan maksiat. Ada maksiat ni, nak minta tolong ni. Maka harus baginya berkata, apa maksiatnya? Apa masalahnya? Dia ngadu dekat surau, ngadu dekat imam. Imam tanya, apa masalahnya? Apa maksiatnya? Apa ceritanya? Si anu itu mengerjakan maksiat. Jiran saya tu, mam, dia buat maksiat. Dia bawa Bangladesh masuk rumah dia. Dia bawa lelaki masuk rumah dia. Dia bawa perempuan masuk rumah dia. Tolonglah daku pada menghilangkannya. Dan ia menyebut nama maksiat itu. Tu boleh. Kalau kita nak betulkan orang, niat kita nak mengislahkan. Bahasa sekarang islah. Nak mengislahkan orang, tu boleh. Nampak maksiat, nampak benda tak baik, tak betul, jangan pejam mata. Jangan buat tak tahu, itu bukan hal aku, hantar je lah. Jangan, tuan-tuan. Besok dekat akhirat besok, tak merasa nak minum air telaga Kausar, kata Nabi. Dah datang dah dekat telaga Nabi, nak minum air Kausar telaga Nabi. Tiba-tiba malaikat halau. Pergi. Nabi kata, kenapa halau? Kan mereka tu umat aku juga. Kata malaikat, ya Rasulullah, betul mereka ni umat engkau. Tapi kat dunia dulu, dia langsung tak ambil tahu hal saudara dia. Dia langsung tak ambil endah tentang jiran dia. Malah dalam kitab menyebutkan, berkerut kening pun tidak. Kening pun tak berkerut. Taklah, bukan urusan aku, kata dia gitu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini kita hari ni. Tapi kalau bercerita tentang keburukan orang, bukan main. Menyembur je. Berbubuih mulut kiri kanan ni. Bercerita tentang keburukan orang. La ilaha illallah, hajil kau tahu tak baik. Astaghfirullahalazim, kata dia. Bercerita tentang keburukan orang. Tapi orang ajak membetulkan, kalau macam tu, jomlah kita nasihatkan dia. Jomlah kita cakap dengan dia supaya berubah apa. Aku tak campur. Nampak? Ada tak yang macam tu? Ada. Bercerita dah betul. Kemain lagi bercerita. Tapi bila ajak nak membetulkan, nak membaikkan, tiba-tiba dia kata, aku tak campur. Nanti dia kata aku menyebut hal orang pula. Nanti dia kata aku jaga tebikan orang pula. Tak boleh, tuan-tuan. Kena cerita, kena tolong, kena bantu, kena betulkan. Ini tanggungjawab kita sesama jiran, sesama Islam, sesama masyarakat. Duduk satu taman, duduk satu kampung, duduk sebelah menyebelah. Jangan kita pejam mata je. Nampak kemungkaran, apa kata Nabi? Fali ghairi biyadi. Cegah dengan tangan kamu. Tak mampu dengan tangan kita, dengan lidah kita. Tak mampu dengan lidah kita, barulah dengan hati kita. Alah, saya ni tak boleh nak cakap apalah. Saya tak suka, memang saya tak suka. Tapi apa nak buat? Tuan-tuan, cegah dengan hati. Tapi ingat, cegah dengan hati itu apa kata Nabi? Zalikal adha'iful iman. Itulah iman paling rendah. Nampak?
kita dah melabelkan, meletakkan tahap iman kita yang paling rendah bila kita nampak kemungkaran tapi kita tak cegah. Sahabat dulu tuan-tuan sayang agama, sayang Nabi, sayang Allah. Bila Nabi ajak pergi perang, lomba sahabat masuk nama daftar pergi perang. Sahabat. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka menganggap mati syahid, jihad itu, berjuang pada jalan Allah itu adalah jalan pintas untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hati mereka sentiasa rindu bertemu dengan Allah. Sentiasa rindu dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ni tak ada benda pada mereka. Sementara tak masuk dalam hati mereka, tak masuk dalam kepala mereka. Dalam kepala mereka, hati mereka adalah apa? Adalah syurga Allah Taala, akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kata Nabi kata, "Jom perang." Berebut. Budak 10 tahun, 7 tahun pun nak pergi perang. Nabi kata, "Mana boleh, kecil lagi. Nak juga, menangis-nangis. Nak masuk perang, nak pergi perang." Semangat sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. InsyaAllah kita juga ada semangat begitu, insyaAllah. Amin ya Allah. Okey. Yang ketiga, dibolehkan kita mengumpat lagi. Diharuskan kita mengumpat lagi. Orang yang meminta fatwa, minta pandangan, minta pendapat, bertanya tentang hukum hakam. Minta fatwa kan, minta pandangan, pendapat, hukum hakam. Apabila berhajat kepada menyebut pertanyaan seperti si isteri berkata, ini contoh, orang mengadu nak tanya hukum, nak tanya masalah. Contoh dia kata dalam kitab ni, suami saya seorang yang kikir, tiada memberi nafkah yang memadai kepadaku, maka adakah harus aku mengambil hartanya sebahagian yang memadai bagiku? Cerita, Ustaz, Imam, saya ni susah, laki saya tu kedekut, dia tak beri nafkah pada saya yang sepatutnya dan anak-anak. Beras pun kalau beli 5 kilo je, tu pun 3-4 bulan sekali. 3-4 bulan sekali beli beras. Lauk jangan harap lah, dia suruh saya mancing ikan puyuh depan rumah. Zalim betul kan. Itu tak ada nafkah. Jadi dia kata, boleh tak kalau saya diam-diam ambil duit laki saya? Boleh tak saya diam-diam ambil duit laki saya tanpa pengetahuan dia? Jawapannya apa? Boleh. Tapi sekadar keperluan mencukupi nafkah yang sepatutnya, sewajibnya. Lebih daripada tu namanya mencuri. Yang dibolehkan ambil untuk keperluan isteri dia. Ambil. Memang dah hak isteri. Ada hak isteri atas harta suami. Baju ni tuan-tuan kena beli. Sekurang-kurangnya pakaian ni sepasang setahun. Sekurang-kurangnya gelang tu seutas setahun. Melampau. Kan? Janganlah gitu kan. Ni pakaian. Pakaian ni keperluan. Yang lain tu adalah untuk sebagai kemewahan lah. Kalau ada rezeki, belilah, tanda sayang kita kan. Pakaian ni kena beli. Paling-paling kurang setahun sekali. Makan dah tentulah. Tempat tinggal dah tentulah. Ini. Kalau tak bagi, isteri boleh ambil duit suami tadi. Ada hak dia pada harta suami. Ingat tuan-tuan, walaupun isteri kerja lebih baik daripada suami, isteri gaji dia lebih besar daripada suami, tapi nafkah tetap hak kewajipan kepada suami. Tempat tinggal mesti suami sediakan. Makan mesti suami sediakan. Pakaian mesti suami sediakan. Ini 3 benda asas kehidupan wajib ke atas suami. Kemudian kalau isteri nak bantu, alhamdulillah, dialu-alukan. Tapi kewajipan tetap pada suami. Gaji suami 1,500. Gaji isteri 3,500. Takkanlah bini dia nak biar tengok laki dia
terkapar-kapar, bayar tu, bayar ni, bayar tu. Bantu. Nak bantu, silakan dialu-alukan bantu. Tapi asasnya tetap tanggungjawab kepada suami tadi. Boleh tak ambil? Boleh. Dibolehkan ambil. Mengikut keperluan yang dibolehkan. Okey. Yang keempat. Loceng dah bunyi. Pukul 7 lebih. Yang keempat, yang menakutkan orang Islam daripada kejahatan orang lain. Seperti ia berkata, perempuan itu jahat kelakuannya, maka engkau jangan berkahwin dengannya. Dan ia menyebut nama kejahatannya. Nampak orang jahat, tahu perempuan tu jahat, tahu lelaki tu jahat, anak kita, anak saudara kita, anak kawan kita berkawan pula dengan orang jahat. Beritahu, pesan, cakap, jangan berkawan, tu budak jahat. Jangan berkawan, tu orang jahat. Cakap apa kejahatan dia. Dia tu isap dadah. Jangan kawan, orang isap dadah buat apa? Mana mak tahu dia isap dadah? Mak pun sama-sama isap dengan dia. Contohlah kan. Jangan kita berdiamkan dah nampak kejahatan. Tapi lebih baiklah, ini pandangan saya, lebih baik kita bersangka baiklah. Tahu orang tu jahat, berkawan dengan anak kita ke apa ke, sangka baik dulu. Jangan kita mudah tuduh dia jahat. Tengok dulu. Betul. Mungkin barangkali dia dah bertaubat. Barangkali dia dah baik diri dia, dalam proses nak baiki diri dia. Tapi tetap kena berhati-hati. Berkawan, tapi ingat tu budak jahat. Dia tu isap dadah. Tengok, kalau dia berubah, dia baik, dia elok, boleh berkawan. Tapi kalau masih hisap, masih jahat, masih lagi mengumpak, menyamun, mencuri, dah lebih baik kita tinggalkan, awak jauhkan diri, bahaya. Okey. Nak kahwin dengan orang isap dadah, cakap kan. Nak kahwin dengan perompak, mak, cinta itu buta, mak. Sudah, habislah kan. Kalau dia cakap cinta itu buta kan, payahlah. Ini masalah kita tuan-tuan. Budak-budak sekarang ni, dia main bedal cinta itu buta kan. Kerana cinta, aku serahkan jiwa dan raga. Habis kan. Ni istilah budak-budak sekarang ni kan. Cinta je pasal je, dah serah jiwa dan raga. Baru berkawan je kan, baru kawan, kenal-kenal, dah apa dipanggil darling, bukan darling, benda lah panggilan. Baby lah, habi. Saya tak faham juga benda lah apa. Rupa panggilan tu, saya tengok panggilan trend panggilan suami kepada isteri pada suami. Tapi tengok budak-budak dah panggil dah. Di kawan dia panggil jantan dia habi, dah macam makin laki bini. Allahu akbar. Ini yang kita takut tuan-tuan. Kena jaga-jaga anak kita. Kena perhatikan, kena pantau selalu pergaulan dia. Dia berkawan sejauh mana dia berkawan. Dia bergaul sejauh mana dia bergaul. Ingat, sebab tu ramai ustaz-ustaz kita ni dia senang je. Anak besar sikit ada orang tanya-tanya, ada orang berkenan, kahwinkan terus. Selamat. Tengok elok orangnya, baik orangnya, dah kahwin je. Mudahkan urusan. Tak payahlah tunggu 20,000, 15,000 kan, 30,000 kan. Takut anak kita ni terjebak dalam fitnah akhir zaman ni. Maksiat berluasa akhir zaman ni tuan-tuan. Ujung jari je dalam kocek kita je maksiat. Telefon kita ni kan. Telefon kita ni tuan-tuan, kalau kita buka benda baik, selalu benda tak baik keluar. Kita nak tengok ceramah, nak dengar YouTube ceramah ustaz, tapi kat bawah tu keluar maksiat 24 jam kan, di mana-mana kan. Nak dengan tak nak je kita ni tuan-tuan. Jaga diri kita. Allahu akbar. Yang kelima, seorang yang masyhur dengan nama kecelaan yang ada padanya. Itu boleh sebut. Seorang tu masyhur dengan kecelaan yang ada padanya. Boleh disebut kecelaannya itu. Adapun seperti capek, i'raj dan sebagainya, memang dia terkenal dengan kecelaan. Maka kita nak kenal dia,
dengan kecelaannya itu. Kalau kita tak sebut kecelaannya tadi, orang tak kenal. Orang tak tahu. Man mana? Alah, saya kenal nama Man aja. Dekat Serum ni banyak Man. Dekat Tangkak ni beramai Man. Cakap lu Man mana? Tak tahulah. Nama dia Man. Man mana ni? Oh, orang panggil dia Manantu. Oh, Manantu. Baru kenal. Man apa? Man juling. Keaiban kan? Aib tak? Aib. Tapi tak sebut aib tu orang tak kenal. Memang aib lah. Juling, hantu, setan, man pelat, man kangkang. Semua tu memang keaiban. Itu memang pesen orang Melayu. Orang Melayu dia tak tambah dengan kebaikan. Tak ada. Jangan haraplah orang kita nak tambah man apa? Man rajin solat. Tak ada. Man mana? Man selalu azan. Tak ada. Kau jangan mimpi lah. Kalau Melayu takkan ada benda tu. Melayu mesti mana? Man kangkang, man botol, man tempang. Tu ada. Tu Melayu. Baru Melayu. Melayu memang macam tu. Jadi kenal dengan sebab apa? Keaiban. Maka keaiban tadi boleh disebut. Itu saja. Jangan tambah-tambah. Kenapa orang panggil dia kangkang? Dulu dia macam ni. Agak kangkang rupanya. Ketawa. Jangan. Itu dah dosa. Itu dah dosa. Hanya menyebut keaiban untuk mengenalkan diri seorang. Itu saja. Habis. Berhenti kat situ. Okey. Yang keenam. Seseorang itu yang last ni. Okey dah tu. Yang keenam kan. Seseorang itu menzahirkan kejahatannya, maka harus disebut kejahatan yang dizahirkannya itu. Yang keenam, seseorang itu menzahirkan kejahatannya, maka harus disebutkan kejahatan yang dizahirkan. Nampak memang dia jahat. Nampak jelas kejahatannya itu, maka kita sebutlah kejahatannya itu. Tengah-tengah malam, kita sadar tidur, sadar bangun, pergi dapur. Nampak ada budak 2 orang, 3 orang dekat belakang rumah kita. Pakai baju hitam, bawa tangga. Pakai sarung, pakai topeng hitam, bawa tangga, pikul tangga, 2-3 orang. Dia panjat tingkap jiran belakang rumah kita. Agak-agak pukul 2 pagi, 3 pagi, panjat tingkap, bawa spana, bawa tukul. Nak buat apa? Nak repair tingkap. Nak betulkan tingkap, pakai topeng. Dah tentu dia pencuri lah. Tak payah tanya, "Dik, buat apa tu? Betul tingkap ke?" Jangan tanya. Tak payah tanya pun. Dah tentu dia pencuri. Jerit dia, pencuri. Dia dah tahu, memang dia pencuri. Dah tentu punya pencuri. Kak, tak baik kak. Saya ni tengah repair tingkap. Tak mananya. Memang dia pencuri. Jadi, orang macam tu, kita boleh sebut kejahatan dia. Boleh jeritkan. Bukan sebut, jeritkan kejahatan dia. Kabarkan kejahatan dia yang dia sedang menzahirkan. Kerana dia sedang menzahirkan kejahatannya, maka kita ceritakan kejahatannya, tuan-tuan. Allahu Akbar. Okey, habis. Itulah 6 perkara kejahatan yang kita boleh cerita, yang boleh kita umpat, yang boleh disebut sebagai ghibah. Al-ghibah asyaddu minaz zinah. Ini dia. Namun hari ini kita bincang 6 perkara yang kita diharuskan untuk mengumpat, dibolehkan untuk mengumpat. Namun begitu, secara umumnya kita hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat, kerana mengumpat itu adalah dosa-dosa besar. Nak minta maaf susah nanti. Nak minta ampun kena jumpa dengan orang yang diumpat nanti. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dalam pertemuan akan datang ada rezeki kita nak cerita pula ubat cegah mengumpat. Ubat mengumpat. Mengumpat ni sakit. Mengumpat ni penyakit. Maka setiap penyakit itu ada ubatnya, betul? Setiap penyakit itu ada ubat dia. Apakah ubat untuk penyakit mengumpat ini? Apakah ubat untuk penyakit mengumpat ini?
Macam mana cara nak mencegahnya? Macam mana cara nak mengubatnya? Kita akan sambung pada episod akan datang nanti, insya-Allah. Yang baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.